Ya, kalau ada satu institusi yang paling kerap disebut ataupun agak popular mutakhir ini dalam tempoh 2-3 bulan kebelakangan, pasti dengan mudah anda akan memetik nama KWSP, dan itulah hakikatnya sebuah institusi yang ditubuhkan bertujuan untuk memberikan kepada kita jaminan keselamatan atau kestabilan keuangan untuk tempoh jangka masa panjang, cenderung untuk dipolitikkan dan terjebak dalam polemik yang sifatnya sangat politikal. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Munawar. Dalam Ramadan yang mulia ini mendekati, orang sudah mula bercakap soal berbelanja untuk Aidilfitri, tapi hari ini kita memberikan sorotan secara lebih spesifik khusus kepada institusi yang saya sebutkan itu tadi, KWSP, untuk kita melihat tentang fasiliti sokongan akaun 2, apa semuanya ini dan bagaimana kita memahami tentang sokongan yang diberikan ini. Saya menemani tetamu yang merupakan Ketua Pegawai Operasi KWSP bersama saya, Encik Saza Liza Zainuddin. Cik Ali, panggil Ali saja. Apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puasa okey? Alhamdulillah. Hangat ni Ramadan, KWSP bulan Ramadan ni sejuk sikit ke atau sama je hangatnya? Dia sejak Dumenjak ni memang agak hangat, terutamanya pada bulan Ramadan. Terutama bulan Ramadan sebab semuanya berfikir soal. Tapi itu satu benda yang mungkin kita cuba luruskan nanti, kerana ada yang menganggap premis besarnya adalah ini duit saya, jadi saya punya hak lah nak keluar atau tak keluar. Tapi itu mungkin kita bereskan kemudian. Cuma saya nak memulakan dengan, saya nak ucap terima kasih kepada seluruh anggota KWSP kerana saya kira ini adalah institusi yang sangat berdaulat dan harus terus didukung. Alhamdulillah. Fungsi utamanya untuk menjaga kebajikan rakyat setiap satunya. Tapi kemelut mutakhir ini timbul dan kini hari ini kita ingin melihat kepada fasiliti sokongan akaun 2 ni. Bermula di situ dulu. Soal sejarahnya bagaimana bermula sehingga wujudnya fasiliti ini. Cik Ali. Okay. Terima kasih Encik Syed. So, mungkin sebelum saya terangkan mengenai fasiliti ini, mungkin kita kena pergi balik kepada tujuan asal kenapa KWSP ditubuhkan. Okey. Kalau kita balik pada Akta KWSP, mandat utama kami adalah untuk menjaga simpanan ahli supaya mereka boleh bersara dengan lebih selesa bila mereka bersara kelak. Itu adalah mandat utama kita. Okey. Tapi pada mulai tahun 2000, for example, globally, secara keseluruhannya, dunia dilanda wabak COVID-19. Okay. This is unprecedented times. Tak pernah dialami. Tidak pernah dialami. Kalau kita fikir-fikir balik ketakutan kita pada waktu itu, di mana kita ada pergerakan kawalan pergerakan, PKP, ekonomi semua tidak dibuka dengan sempurna, and so on and so forth. So, 4 pengeluaran khas, Citra, Sinar, Lestari dan so forth, telah diperkenalkan, dibolehkan oleh ahli. 8.1 juta ahli telah membuat pengeluaran berjumlah 145 bilion ringgit. 145 bilion ringgit itu bukan amount yang kecil lah bagi saya. Tapi bila kita tengok balik kepada waktu sekarang, ekonomi telah dibuka. Kalau kita tengok balik data daripada DOSM, unemployment, kadar pengangguran telah menurun pada 3.6%. Kalau ikut pada data daripada KWSP sendiri, for example, ahli aktif kita pada penghujung Disember 2022 adalah sekitar 8.3 juta. Tertinggi setakat ini, naik daripada 2022 by 9%. Kalau malah itu lebih tinggi daripada pre-COVID. Pre-COVID 2019, 8.3 juta. This is higher than the pre-COVID period. Median salary pun kalau kita compare dengan tahun selepasnya telah kita nampak peningkatan yang ketara. So pada waktu ini kami merasakan tidak perlu adanya apa-apa pengeluaran lain selain yang telah diperkenalkan sebelum ini. Walau bagaimanapun kita mengambil maklum bahawa ada sebahagian pihak yang mungkin masih lagi terkesan oleh COVID-19. Dan dengan itu kita pun memperkenalkan fasiliti sokongan akaun 2. Bagi mereka yang mempunyai pendapatan dan mampu untuk membayar pembiayaan peribadi ini, untuk menggunakan baki akaun 2 dia sebagai asas membuat permohonan pembiayaan peribadi dengan institusi perbankan yang participating with this. Sebelum kita perdalamkan ini, beberapa pointer yang disebutkan oleh Encik Ali tadi, jumlah simpanan persaraan yang selesa. Itu sangat subjektif tu. Tapi dari kacamata KWSP, berapa agaknya jumlah yang dianggap selesa untuk dinikmati pada umur 55? Kalau saya nak menjawab soalan ini, biasanya saya akan bertanya balik kepada ahli KWSP sendiri. Berapa yang Encik dan tuan-tuan puan-puan rasakan perlukan sebulan
untuk bersara. Okey. Okay? And the number varies. Okay? Some mungkin cakap dia perlukan RM1,000, some mungkin cakap dia perlukan RM5,000. Ubat mahal Cik Ali. Umur 55 ni ubat mahal ni. Okay. So basically, the reality is, katakanlah nombor yang kita pilih adalah 5,000. Okay. Kalau kita tengok kajian, life expectancy untuk rakyat Malaysia adalah sekitar 75, 76 tahun. Ya. So kalau mereka membuat pengeluaran mereka pada umur 55 tahun, so kita ambillah figure tersebut, katakanlah RM5,000, kali dengan 12 bulan, kali dengan 20 tahun. Itulah wang yang diperlukan untuk besaran mereka. Tapi bagi KWSP, kami jika ahli tidak tahu berapa banyak diperlukan, kita cakap for simplistic purposes kita letak 240,000. Okay. 240,000 itu simpanan asas yang kami telah tetapkan, which is di mana ahli mempunyai RM1,000 untuk dibelanjakan selama 20 tahun. RM1,000 kali 12 bulan kali 20 tahun. Okay. So itu adalah dalam lingkungan 240,000. Tapi realitinya RM1,000 sebulan agak sukar untuk mereka hidup dan selesa lah. Ya. Itulah realiti sebenarnya. Itu sebenarnya yang saya kalau boleh di peringkat awal ini nak mengulang-ulang kan. Sebab ada perdebatannya, ada gambaran tentang majoriti yang memiliki menjadi ahli KWSP hari ini mempunyai tabungan yang sangat kecil. Bahkan digambarkan ada yang kurang daripada RM10,000. Jadi adakah ini status yang harus dibimbangi oleh negara, oleh individu, oleh kita semua? Terima kasih bagi soalan ini. Memang betul kami telah utarakan statistik mengatakan lebih separuh daripada ahli KWSP kurang punya RM10,000 di dalam akaun mereka pada waktu ini. Malah lebih membimbangkan kalau kita cuma ambil statistik bagi ahli yang cuma berumur 54 tahun. Okay. Mana dia ada less than 1 year to sebelum pencen. Sebelum bersara so forth. Based on latest statistik apa tak ingat bila 53% daripada mereka tidak ada RM50,000 dalam simpanan mereka di akaun satu. Okay. So dengan RM50,000 contohnya, kalau kita cuma berbelanja selama RM1,000 sebulan, kita cuma mempunyai simpanan yang cukup untuk kurang dari 5 tahun. Yeah. Dan kita kena tengok apa yang akan berlaku selepas wang pesaran ini habis. Yeah. Ini salah satu benda yang ahli-ahli kita kena fikir-fikirkanlah. Ya, dan Malaysia akan menjadi negara menua 2030 begitu, bererti semakin ramailah warga emas yang tidak mampu untuk menampung keperluan asasinya. Itu adalah merupakan, nak sebut apa tu? Pointer-pointer yang mendebarkan ke Cik Ali ya, yang harus kita ambil kira. Sebab saya lihat tadi Cik Ali awal-awal lagi sudah menyatakan dari segi sikap asasnya menganggap pengeluaran tidak harus dilakukan. Tapi itulah, ini setengahnya ini kerenah politik lah ni. Dah keluarkan 4 kali dan dah terbiasa dengan pengeluaran. Bolehkah saya cakap macam ni, Cik Ali? Saya ini nak menolong KWSP ni. Okey. Tadi tuan saya, encik saya cakap pasal negara benua. Memang betul. Actually, salah satu isu utama KWSP adalah kita adalah antara negara yang menua yang antara yang tercepat. Okay. Itu only second to South Korea, if I remember correct. Maksudnya jangka hayat panjang lah tu. Ada 3 benda yang kita kena tengok. Okay. Okay. Benda-benda semua ada kat demografi of Malaysia. Kalau kita tengok balik pada tahun 1950, okay, fertility rate bagi setiap wanita adalah 6.2 kanak-kanak. Sekarang fertility rate adalah 1.7 kanak-kanak bagi setiap wanita. Implikasinya tak nampak sekarang. Okay. Implikasinya nampak di masa hadapan. Sebab kita push forward 30 years down the road. Sekarang untuk seorang warga tua ada 6 working age population, working adult, okay, yang bekerja. Okay. Technically ada 6 orang yang boleh menampung seorang ayah warga emas. 2060 nanti untuk seorang warga tua cuma 2 orang saja yang boleh menampung hidup mereka. So realitinya, mereka-mereka yang akan bersara di masa hadapan ini, dia kena ada cukup simpanan sendiri. Dia tak boleh lagi dah bergantung pada ahli keluarga. So forth. Because the demography have shift so much. So
saya rasa mungkin tidak keterlaluan jika saya katakan sebenarnya kita ni berada di ambang krisis persaraan. Okey. And kalau kita buat apa-apa pada waktu ini, benda ni akan menjadi lebih kurang enak. Okey. Kalau ada 1 jam lagi kita cakap tentang itu saja. Tapi hari ini kita nak menyelongkar juga tentang fasiliti sokongan akaun kedua ini. Jadi mungkin kita perlu butiran lagi tentang tadi digambarkan tentang agensi bank yang terbabit. Jadi apa maklumat lanjutnya tentang fasiliti ini? So basically fasiliti akaun 2 ni adalah satu fasiliti yang mana kita membenarkan ahli membuat pinjaman based on dia punya baki di akaun 2, membuat pinjaman dengan participating bank yang terlibat pada kadar yang lebih rendah daripada kadar market, kadar keuntungan market. Benda ini dilaksanakan terutamanya bagi mereka yang berupaya untuk buat bayaran secara bulanan kepada bank dengan disiplin lah. So kami berharap dan kami menyeru pada ahli-ahli yang mengambil fasiliti ini untuk faham syarat-syarat dan terma yang ditetapkan oleh institusi perbankan dan tahu apakah implikasi jika tidak mematuhinya. Bank-bank yang terlibat mungkin boleh kita senaraikan buat masa ini? Setakat ini MBSB dan BSN kita dah masukkan MBSB dan BSN sebagai participating bank. MBSB telah membenarkan penerimaan permohonan mulai 7 hari bulanan itu. Dan insya-Allah for BSN dia akan berbuka pada 15 hari bulan nanti. Okey, Cik Ali menyebutnya setakat ini, berarti ada kemungkinan bank-bank lain juga mungkin akan turut disenaraikan kemudian nanti? Kami dah menerima permohonan daripada a few bank yang merasakan berminat untuk perkara ini dan in time kita akan buka kepada lebih banyak bank lagi. Okey, dan kadarnya pula yang digambarkan kata lebih kompetitif, lebih menarik itu. Okey. So untuk fasiliti ini kadar adalah ditetapkan oleh pihak bank. Tapi yang kita maklumkan kadarnya adalah sekitar 4 hingga 5%. Malah untuk pihak MBSB Bank yang telah open for application hari Jumaat lepas, mereka menawarkan floating rate pada waktu ini sekitar 45%, which is SFR plus 1.75%. So that's the rate that they're offering at this moment. Bila digambarkan tadi antara 4 dan 5%, nampak ada julat di situ. Mengapa tidak bulatkan saja? Apa pertimbangannya untuk menentukan 4 atau 5? Sebenarnya kadar ni ditentukan oleh pihak bank. Semua perkara mengenai pembiayaan peribadi adalah ditadbir urus oleh pihak bank sendiri. And it's untuk mereka menentukan apakah syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan, termasuklah kadar keuntungan ataupun interest yang ditawarkan. Itulah Amai juga kata, alah, akaun 2 saja kan. Kenapa akaun 2 saja? Ini akan Cik Ali tangani selepas kita berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda. Thank you. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Salah satunya inisiatif Menu Rahmah yang menganjurkan jualan set hidangan pada harga RM5. Alhamdulillah Menu Rahmah ini dijangka akan terus menerima sambutan yang baik. Maka melalui jualan Rahmah menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran, akan tentunya akan mengawal kos
sara hidup. Kerajaan menyediakan 100 juta ringgit untuk menjayakan program jualan rahmah di setiap kawasan parlimen. Kerajaan juga akan meningkatkan kependudukan sebanyak 200 juta ringgit kepada 225 juta ringgit bagi memperluas program pengedaran barangan keperluan asas ke 25 kawasan baru, antaranya di Paluh dan Pasir Sarawak, Pasir Raja Terengganu dan Kuala Krai, Kelantan. The number of malicious and false statements spread by SMS or social media platforms have become too widespread. The public is advised to be careful and not fall for such ploys and sharing or forwarding such messages. Remember that spreading fake news is an offence under Section 233 of the Communications and Multimedia Act 1998. This carries a penalty of a fine not exceeding 50,000 ringgit or up to 1 year imprisonment or both upon conviction. Usahawan mikro dan penjajah kecil disediakan kemudahan pinjaman di bawah agensi seperti Bank Negara Malaysia, BSN dan Tekun dengan dana yang tersedia berjumlah 1.7 bilion ringgit. Antaranya 300 juta ringgit dikhaskan untuk menyokong perniagaan mikro oleh usahawan wanita dan belia. Ya, bicara naratif berbicara pada hari ini berkait tentang fasiliti sokongan akaun kedua KWSP dan kami bawakan terus COO KWSP, bukan kaling-kaling yang kita bawa ni untuk menjelaskan kepada penonton sebab ni hangat ni, ramai yang tak tahulah kalau kita buat buka talian ni ramai yang bertanya ni boleh tak boleh kepada Cik Sazaliza Zainuddin, Ketua Pegawai Operasinya. Walaupun kita bercakap tentang fasiliti sokongan ini, hakikinya ataupun asasinya kita masih menganggap bahawa tabungan itu janganlah diganggu kerana tujuan asalnya adalah untuk memastikan keselesaan pada usia persaraan. Dan lebih 50% daripada ahli KWSP yang khususnya yang sudah di ambang usia persaraan ini dikhabarkan simpanan kurang daripada 50,000, sedangkan estimate jangkaan daripada KWSP memerlukan sekurang-kurangnya 240,000. Itu pun boleh berbelanja satu bulan 1,000 selama berapa tahun tadi? 20 tahun. Ubat pun tak lepas 1,000 ni. Dan ubat pun makin mahal. Saya Fiza pun dah tergelak dengar 1,000 sebulan, tak cukup tu. Jadi itu bagi saya harus kita tegaskan. Namun ini adalah satu bentuk fasiliti yang telah pun disediakan oleh pihak kerajaan. Dan kita bercakap kembali tadi tentang pilihan akaun 2. Kenapa akaun 2 yang saja dibenarkan untuk dijadikan cagaran? Pada kami, ini adalah satu benda yang kami fikirkan sesuai mengambil kira kehendak semasa dan juga keperluan masa hadapan. Kalau kita tengok balik struktur akaun di KWSP, kita ada akaun 1 dan akaun 2. Akaun 1 kita cuma boleh bawa keluar pada umur 55 tahun dan itu adalah khusus untuk persaraan. Untuk akaun 2 pula, terutamanya pengeluaran yang dibenarkan adalah pengeluaran pendidikan, pengeluaran perumahan dan juga pengeluaran kesihatan. Okey. Which is kami anggap akaun itu adalah akaun pra-persaraan. So, untuk mengimbangi keperluan sekarang keperluan masa hadapan, kami merasakan bahawa adalah lebih sesuai jika kita gunakan akaun 2 sebagai asas untuk fasiliti sokong akaun 2 ini. Okey. Ada yang digambarkan bahawa permohonan awal pengeluaran bersyarat 50 atau 55 tahun ini boleh dijelaskan lebih lanjut lagi? Okey. So basically kita mengadakan this facility berdasarkan ambit peruntukan perundangan sedia ada. Ahli sekarang boleh membuat pengeluaran akaun 2 dia bila mereka berumur 50 tahun. Tapi sebelum berumur 55 tahun. So apa yang kami laksanakan adalah dengan advance notice ini, permohonan awal bersyarat ini, ahli boleh memilih untuk membuat pengeluaran akaun 2 dia
sama ada pada mereka berumur 50 tahun atau 51 tahun sehingga 55. maksimum 55 tahun. So itu maksud kami bila pengeluaran bersyarat akaun 2 untuk 50 hingga 55. Okay. That's the end of it. And untuk pihak, walau bagaimanapun, I rasa it's important untuk I explain yang sebenarnya permohonan awal bersyarat ini kena decouple dengan pembiayaan peribadi. Okey. Bila ahli... Itu perlu dijelaskan tu. Betul. Decoupling ini. Sebab realitinya adalah walaupun arahan kepada KWSP telah diberikan sebab pembayaran kepada bank pada katakanlah umur 50 tahun. Okey. Ahli masih lagi tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak bank. Okey. Termasuklah bayaran secara bulanan yang ditentukan oleh pihak bank. Apa yang akan berlaku adalah sekiranya amount itu masih lagi tertunggak. Saya bagi satu contoh. Okey. Katakanlah seseorang itu berumur 47 tahun, dia ambil loan untuk 10 tahun. Okey. Sampai 57. Sampai 57. Tapi dia buat instruction kepada bank untuk pengeluaran kepada KWSP untuk pengeluaran itu dilaksanakan pada umur 50 tahun. Okey. So dia kena bayar bulanan sampai umur 50. Dan pada genap di umur 50 tahun, KWSP akan membayar kepada bank account yang telah ditetapkan oleh ahli tersebut, which is financing account dia, untuk menghabiskan ataupun mengurangkan baki tersebut pada waktu itu. Dan jika ada lebihan, wang tersebut bank akan pulangkan balik kepada ahli. Salah satu kelebihan this facility adalah dividen ahli sebenarnya intact. Apapun juga amount yang dipilih, kita akan accumulate that dividend, the full amount, principal plus dividend. In this case, kalau untuk contoh ini 47 hingga 60 tahun tu, kita akan bayarkan kepada bank mereka pada umur 50 tahun. So sebenarnya ahli tidak rugi apa-apa dividen pun. Okey. Melalui kerana kesimpanannya masih intact, masih berada di situ. Dan ini yang mula diperdebatkan secara politik. Kalau boleh kita jelaskan sedikit, kerana ada saja kritikan yang mengatakan bahawa dahlah tak ada duit, suruh buat loan pula lagi. Jadi confirm lah, pasti-pastinya menjahanamkan mereka yang buat loan. COO sendiri memberikan jawapan balas bagaimana terhadap kritikan yang datang sebegini rupa? Sejujurnya, jikanya ahli kita tidak mampu untuk membayar secara bulanan pembiayaan peribadi tersebut, saya sendiri pun tidak akan menganjurkan ambil. Sebab risiko ataupun kesan untuk mereka-mereka yang tidak membayar, kena they have to assess. Ada kemungkinan mereka akan mendapat bad record dalam SECRIS mereka. Yang mana mungkin akan menyukarkan mereka mendapat pembiayaan perbankan di masa hadapan dan so forth. So mereka kena maklum bahawa dua benda berbeza. Terms and condition, terma dan syarat pihak bank masih perlu dipatuhi. Bayaran bulanan yang ditetapkan masih lagi perlu dipatuhi. Apabila Cik Ali menyebutkan tadi soal mampu membayar balik, saya kira itu satu perkataan yang loaded juga tu. Sebab mampu tak mampu ni nanti akan ditentukan oleh pihak bank, saya kira, bukan KWSP di dalam proses permohonan. Betul. So basically, seperti yang saya katakan tadi, pembiayaan peribadi ini ditadbir urus secara sepenuhnya oleh pihak bank. Bank akan tentukan berapa amount bayaran bulanan, apakah kadar keuntungan yang ditetapkan, apakah syarat-syaratnya, and so forth. So pilihlah based on the two banks yang kita yang menawarkan facility ini, pilihlah mana yang bersesuaian dengan diri masing-masing. Gambarannya macam sesiapa saja menjadi ahli KWSP sudah boleh mengeluarkan. Apakah syarat-syarat ecerannya? Kita tahu misalnya ramai saja yang membuat submission pada bank, tengok SECRIS, tengok SITOS. Jadi ini semua elemen-elemen yang apakah akan turut dipertimbangkan dalam proses fasiliti sokongan akaun 2? Seperti saya maklum, benda ini akanlah bertadbir urus pihak bank, perbankan, dan mereka yang menetapkan apakah syarat-syarat ataupun kredit assessment yang mereka perlu laksanakan sebelum mereka menawarkan pembiayaan tersebut. Apa yang kami tawarkan adalah in a way is a backstop untuk the bank. Sekiranya apa-apa berlaku, akan ada duit yang akan dibayar kepada bank mengikut arahan oleh ahli tersebut pada mereka umur 50 tahun seumpamanya. So itulah sebabnya pihak bank boleh menawarkan pembiayaan peribadi ini pada kadar yang lebih rendah berbanding dengan market. Dan bila kita tengok pula kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh KWSP,
untuk mereka layak membuat permohonan ini, mereka perlulah berumur bawah 55 tahun, warga negara Malaysia, mempunyai baki minima sekurang-kurangnya RM3,000 di akaun 2. Okey. Walau bagaimanapun, maksimum pembiayaan yang kita benarkan cuma setakat RM50,000, walaupun dia ada lebih daripada itu dalam akaun dia. 3,000 ke 50,000. 3 ke 50,000. Okey. Cuma untuk fasa pertama ni, most probably pihak bank cuma membenarkan pembiayaan bagi mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Okey. Okay? Sebab most of the time tenor loan maksimum adalah 10 tahun. So kalau mereka berumur bawah 40 tahun, the tenor is actually long, tak cukup untuk 50 tahun. Yeah. So that's the rationale behind. Apabila Cik Ali tadi menggambarkan bahawa mereka yang layak ini adalah untuk tempoh 10 tahun, tapi juga kita tahu hakikatnya pencarum ini ada yang sifat dia on off ni. Kan, dia bekerja, dia ada caruman, lepas tu ada waktunya dia tak bekerja atau masuk ke sektor yang informal economy ni. Ini dipertimbangkan oleh pihak bank ataupun data daripada KWSP sudah menentukan bahawa dia ni bukanlah seorang pencarum yang tekal, ya? Bagaimana kedudukannya, kelayakan ini? Seperti mana saya katakan tadi, pihak bank yang menentukan apakah syarat-syarat dan peraturannya. Okey. Termasuklah kalau dia mempunyai debt service ratio yang tinggi pada waktu ini. Okey. Kalau dia bekerja di informal sector, adakah masih lagi layak, tidak layak walaupun tidak ada caruman di QSP, benda itu akan ditentukan sendiri oleh pihak bank. Okey. Pada kami pula, berdasarkan pada amount Jumlah yang ada dalam akaun 2, tabungan. Okey. kita akan kita akan accumulate the dividend and ikut tarikh permohonan pembayaran tersebut akan bayar amount itu pada akaun tersebut. Sudah ada ramai yang bertanyakan soalan sementara kita bercakap ini. Ada yang misalnya kata dia nak dapatkan ni untuk dia bayar hutang. So ini jadi kes gali lubang tutup lubang ni, Cik Ali. Adakah ini advisable untuk dilakukan? Dia nak ambil RM10,000 je tapi untuk menyelesaikan hutang dia yang lain. Bergantung kepada macam mana cara Encik Syed tengok benda ni. Saya bagi satu contoh. Okey. Kalau saya ada hutang credit card yang mana kadarnya lebih tinggi daripada ini. Okey. Dan again, perkara asasnya adalah kita masih lagi kena mampu bayar bulanan untuk fasiliti ini. Dan maybe it's better untuk kita ambil dan mengurangkan pinjaman kita yang lain yang punya kadar faedah yang lebih tinggi. So secara timbal baliknya itu adalah lebih baik berbanding dengan kita masih lagi terpaksa bayar hutang yang mana kadarnya lebih tinggi. Banyak kerisauan saya ni bila mendengar. Kerisauan saya adalah tentang cilik wang dalam kalangan, khususnya apabila ia dipolitikkan dengan hujah-hujah yang sempit, berikan kepada siapa yang memerlukan. Jadi mudah saja alasan-alasan yang kadang-kala simplistik sifatnya untuk menjustifikasikan tanpa ada kecerdasan keuangan di dalam menilai mana nak top up balik, istilah sekarang ni kan, nak gali lubang tutup lubang, boleh top up balik. Jadi kita akan perdalamkan lagi persoalan ini selepas kita berjeda seketika. Salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatu padukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita mesti jaga dengan baik, dan Malaysia ini adalah Malaysia kita dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insya-Allah. Sebenarnya tak pernah dengar pun perkataan bipolar disorder tu. Bila pergi hospital, dia akan sedut.
Saya Samsudin. Dan saya Dr. Hemi Sayuti bersama kami dari majalah Dari Meja Doktor. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Skim keselamatan sosial pekerja secara berperingkat akan ditingkatkan. Kerajaan akan menanggung 80% daripada nilai caruman per keso. 80% daripada caruman per keso bagi mengurangkan bebanan dan menggalakkan pekerja sendiri membuat caruman dalam skim pekerja sendiri per keso. RM100 juta disediakan untuk memanfaatkan golongan yang bekerja sendiri. Ya, bercakap dengan Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja pada malam ini, Cik Sazaliza Zainuddin. Saya kira ramai yang ternanti-nanti dan tertanyakan. Mungkin kalau tak sempat pun mengikuti secara langsung siaran ini sewaktu disiarkan, anda boleh juga bertanyakan soalan. Saya minta Budi Bicara KWSP lah agaknya. Dalam Facebook kita tu, tengok beberapa soalan yang wajar dijawab lah. Bukan semua, kadang-kadang tu dia jadi politik pun setakat baca boleh lah Cik Ali. Bukan semua soalan perlu dijawab. Namun ini penting untuk kita bina kefahaman penonton dan banyak sudah dibicarakan tadi. Khabarnya bank yang sudah pun mula melaksanakan pada 7 April MBSB. Dan kini BSN kita masih menantikan bila tempohnya mereka sudah mengumumkan 15 April insya-Allah. 15 April dan khabarnya juga tadi ada bank-bank lain yang memohon tak memohon ni Budi Bicara KWSP menentukan atau tidak. Kami memang open for all the banks, cuma kita buat penimbai fasa. Kita cuma nak membenarkannya. Okey. Jadi 7 hari bulan sudah bermula. Mungkin ada tanya, okey, where do I go? Bagaimana nak mula ni kalau saya nak tahu? So, adakah cukup sekadar online saja? Bagaimana boleh dilakukan? So, pertama sekali pada saya, kalau nak memohon, kita kenalah menjadi ahli akaun KWSP yang telah mendaftarkan phone number mereka untuk menerima TAC nanti. Okay. Itu adalah benda pertama sekali yang kita kena laksanakan. Ahli-ahli KWSP boleh pergi kepada mana-mana cawangan KWSP terdekat untuk update phone number mereka untuk menerima TAC kelak. Kemudian mereka boleh membuat permohonan secara dalam talian di online banking masing-masing BSB dan juga nanti BSN. Okay. And go through the process melalui dalam talian. Itu langkah-langkahnya. Ya. Dalam keadaan apabila ia sudah mula dilaksanakan dan kita jangkakan nanti akan lebih ramai yang memohon lepas ni Cik Ali ya. Ada yang menganggap kata okey, caruman ataupun pinjaman ini didokong oleh simpanan dalam KWSP. Jadi timbul persoalan soal pembiayaan balik. Jadi ada dua di situ. Satu pembiayaan pinjaman dan satu lagi caruman bulanan kepada KWSP. Ini perlu kita jelaskan kepada bakal-bakal pemohon ni. Okey. Tadi saya sudah terangkan mengenai pembiayaan peribadi tersebut ada tertakluk pada terma dan syarikat oleh pihak bank. Okay. And accordingly, kalau ada bayaran bulanan ditetapkan oleh pihak bank, kita kena bayar kepada pihak bank. Balik kepada mandat KWSP. Bagi mereka-mereka yang bekerja di sektor formal,
bayaran perlu dilaksanakan secara mandatory berdasarkan kepada kadar yang telah ditetapkan. Untuk pekerja 11%, untuk majikan 12% atau 10% bergantung pada majikan gaji. Satu benda yang mungkin nak balik pada soalan pertama bila kita mengatakan pada 8.1 juta ahli telah buat pengeluaran pada zaman COVID tersebut, nilai 145 bilion. 40% daripada mereka tidak mencarum semula di KWSP. Maksud tidak mencarum semula berarti mereka sudah tidak bekerja atau tidak, mungkin mereka tidak bekerja secara formal, di mana benda itu tidak jadi mandatory. Dan pada saya, bila benda itu berlaku, ia akan mempunyai implikasi kewangan pada waktu mereka nak bersara nanti. Betul. Saya bagi contoh. Sekiranya ahli itu bernilai berumur 30 tahun, dan membuat pengeluaran RM10,000 daripada KWSP, dan kalau kita berandaian dividen KWSP setahun katakanlah sekitar 5%. Nilai duit RM10,000 tersebut dalam tempoh 30 tahun. Bila mereka berumur 60 nanti, RM10,000 sekarang, 30 tahun lagi adalah lebih kurang RM44,000. So kita imagine nilai RM30,000 pada kita waktu kita masih lagi sihat, insya-Allah, berbanding dengan RM44,000 bila kita mungkin kesihatan kita physically mungkin telah berkurang, mereka umur 60 nanti. So these are the consideration yang perlu diambil kira oleh setiap ahli secara umumnya apabila mereka membuat keputusan-keputusan pengeluaran. Memang tidak dinafikan kadang-kadang kita cuma memikirkan keperluan semasa, tapi ada masanya kita masih lagi kena memikirkan keperluan masa hadapan juga. Jadi itu yang saya timbulkan tadi, bahawa kalau diserahkan kepada bank, pertimbangannya bukan untuk mendidik literasi keuangan, celik wang ini. Itu kritik saya kepada sistem yang ada. Jadi bagaimana boleh dibantu untuk pemohon ini membuat keputusan? Kerana saya membayangkan mereka, kita tak nafikan akan pastinya ada pihak yang memang betul terdesak dan hadir untuk membuat pembiayaan. Dan ini pembiayaan peribadi, bukan pembiayaan perniagaan dengan jumlah peratusan yang tertentu. Tetapi di waktu yang sama ada saja orang yang memang disiplin keuangannya, dan kita tahu disiplin pembayaran balik ini bukanlah terlalu baik dalam konteks rakyat Malaysia pada hari ini. Jadi pendidikan keuangan ini siapa yang boleh membantu supaya pencarum ahli KWSP ini dapat membuat keputusan yang tepat melihat kepada realiti mereka? Siapa yang akan mengajar literasi kewangan ini, Encik Ali? Saya rasa bila kita cakap pasal literasi kewangan, financial literacy ini, benda ini adalah sesuatu yang perlu diambil maklum dan dipentingkan oleh semua pihak. KWSP mengambil bahagian sebagai one of the participating partners bawah Financial Education Network yang diterajui oleh Bank Negara dan juga Securities Commission, if I'm mistaken. So dari segi umbrella-nya, we are under that umbrella. Walau bagaimanapun, bagi KWSP sendiri, bila cakap pasal financial literacy ini, kita ada banyak peringkat yang kita cuba nak target. Bagi contoh, kami ada mendekati pelajar-pelajar di universiti dan kolej untuk mereka memahami kepentingan dan keperluan untuk simpanan bagi masa hadapan. Atau sekurang-kurangnya start menyimpan untuk emergency fund. Satu benda yang kami perasan ketika COVID adalah secara umumnya rakyat Malaysia tidak mempunyai emergency savings. And because of that, sebab bila bila COVID melanda, masing-masing tak tahu mana nak pergi, so forth. So keperluan untuk kita start menabung itu very important. And that's why kita cuba untuk approach university students, college students and so forth, sebab mereka akan melayari pekerjaan, tempoh pekerjaan pada selepas itu kan. So it's important untuk mereka memahami kepentingan benda ini. At the same time, kita juga ada bagi mereka yang dah berumur 55 tahun yang datang ke KWSP untuk bertanyakan mengenai pengeluaran, persalinan dan so forth. Kami juga menasihatkan mereka untuk tidak membuat pengeluaran secara one shot, lump sum.
kita cakap kita galakkan mereka untuk buat secara berkala. Sebenarnya ada satu fasiliti di KRSP di mana kita boleh pilih bayaran bulanan yang dia perlukan setiap bulan. Jadi macam gaji jugalah. Macam menerima gaji lah sepanjang hayat dia. Ingat tak soalan pertama saya bila Encik Syed tanya pasal berapa diperlukan? So itulah soalan yang kita patut ajukan kepada ahli kita. So berapakah yang mereka perlukan untuk pasaran mereka? Kalau mereka perlukan RM2,000, kita boleh make sure that kita bayar RM2,000 secara monthly, secara bulanan RM2,000 boleh. Itu satu option ya. Ya. Bagi bila mereka berumur 25 tahun, 55 tahun kelak. So itu salah satu benda kita. So boleh hadir kepada bagi soalan Encik Syed, jika kita tak tahu sama ada perlu atau tak perlu untuk mengambil fasiliti ini, boleh hadir kepada KRSP cawangan terdekat. Kami punya retirement advisory services officer yang boleh mencadangkan menasihat apakah pilihan yang terbaik. Boleh juga berjumpa dengan AKPK sekiranya perlu untuk mendapatkan perkhidmatan advisory mengenai perkara ini. Ya, ramai yang menganggap bahawa KWSP ni bila nak keluarkan caruman je baru pergi. Tapi sebenarnya dia ada window, ada kaunter untuk memberi nasihat perundingan. Jadi itu maklumat yang penting untuk kita war-warkan kepada penonton. Ada pilihan, option untuk mengeluarkan secara berkala. Betul. Jadi itu jarang kita dengar sebab selalu dia fikir dia akan ambil semua. Dan saya pernah membaca laporan mengatakan bahawa disiplin keuangan ramai mereka yang mengeluarkan KWSP ni dan jumlah yang dikeluarkan itu habis dalam tempoh 6 bulan kesemuanya. Ini legit. Ini memang berlaku di Malaysia, Cik Ali. I mentioned earlier yang secara umumnya kadar simpanan kita agak rendah untuk persaraan. I mention yang 53%, yang kurang 50,000. Kurang 50,000. So memang tak cukup, susah untuk tahan lama lah. Yeah. Okay. Kalau kita pergi balik kepada sebab kenapa benda ini berlaku, okay, sebenarnya ada dua yang saya boleh inilah. First is kalau contribution ni dia berasal daripada percentage of gaji. So kalau gaji asas kita secara umumnya rendah, peratusan yang masuk kepada KWSP adalah kecil. Satu. Kedua, kita juga lihat daripada data kami bahawa ahli ini mungkin tidak konsisten membayar kepada KWSP sebab sekejap dia kerja secara formal, kemudian dia tukar kepada informal, mungkin buka bisnes sendiri ke, so forth. So benda tu dia tidak membayar secara konsisten untuk sepanjang tempoh pekerjaan mereka selama 30 tahun. Itulah root cause sebenar kenapa kita simpanan mereka lebih rendah. So until kita boleh manage this two part, situasi ini will be an issue. Alhamdulillah kita sudah mengadakan minimum wage untuk untuk semua rakyat Malaysia. So at least under formal sector is being covered, but kita masih lagi nak menggalakkan ahli untuk mencarum secara sukarela kepada kita. Okey. Cik Ali, ada soalan daripada penonton kita. Dia kata disebutkan tadi formal pergi pada informal. Dia nak pergi buat pinjaman peribadi tapi dia sudah tidak bekerja. Kalau saya bayangkan tentulah bank akan membuat penilaian, tapi ingin mendengar jawapan Cik Ali juga. Soalan daripada penonton kita akan tangani selepas kita berehat seketika. yang disambut bersama-sama dengan masyarakat-masyarakat yang lain yang ada di negeri Sarawak. Kalau kita lihat persembahan jualan yang terdapat dalam tempat ini, dan ini menunjukkan kesefahaman, toleransi di antara masyarakat yang tinggal dalam negeri Sarawak. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita.
berdaya hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham mana di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Ya, ada soalan-soalan daripada penonton kita mula berminat ni bila bersama dengan CEO. Ini kalau buka talian telefon ni saya rasa betul-betul talu, kita tak boleh habis sejam ni Encik Ali ya. Ada juga penonton yang mula bertanyakan, okey, berminat untuk mengambil fasiliti pinjaman peribadi ini tapi dia sudah tidak bekerja. Jadi tentulah bagaimana keadaannya? Pergi kepada bank, bank akan melihat dia sudah tidak ada pendapatan tapi dia ada simpanan yang sebenarnya cukup untuk menampung pinjaman itu sebagai collateral. Jadi apa kemungkinan untuk mereka yang sudah tidak bekerja ni? Seperti mana yang saya maklumkan tadi, urus tadbir pembiayaan peribadi tersebut adalah pada pihak bank. Adalah pihak bank. So terpulang kepada mereka untuk assess sama ada mereka ini mungkin tak lagi bekerja secara formal, tapi masih lagi bekerja secara informal and boleh membuktikan dengan bank statement mereka contohnya yang mereka mempunyai pendapatan. Masih ada pendapatan walaupun tidak. Ya. So mungkin perkara ini boleh diambil kira oleh pihak bank bila mereka buat credit assessment untuk permohonan tersebut. Apakah dengan itu kita boleh menganggap semakin banyak bank yang menawarkan perkhidmatan ini maka ia mungkin bagus untuk rakyat dan pencarum KWSP? Pada saya options are good. Okay? Kita tak boleh deny keperluan untuk setiap ahli kita mempunyai pilihan apa yang lebih bersesuaian. And saya percaya produk yang dioferkan oleh setiap bank itu adalah berbeza-beza. Okay. Even MBSB punya produk, for example, kalau I go through dia punya website, dia cuma menawarkan untuk tahun pertama bayar profit saja. Okay. Principal plus profit itu cuma perlu dibayar secara bulanan mulai tahun kedua onward. So dia bergantung kepada apakah syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak bank. Jadi apabila semakin banyak bank yang menawarkan nanti untuk kita membuat perbandingan itu, apakah mungkin juga KWSP boleh bantu ataupun sebab gini hanya backdoor operation tak mau terlibat dan menentukan bagaimana? Boleh refer kepada counter itu tadilah tersebut, tapi again, apa yang cuba, tidak ada preference lah pada pihak KWSP. Kami tidak punya apa preference. Apa yang kami nak tekankan adalah setiap ahli perlu sedar komitmen yang mereka agree ni dan apakah implikasinya jika benda ni tidak dipatuhi. I think itu sangat penting. Ya, itu lebih penting daripada soal package mana yang lebih baik. Cuma Cik Ali di dalam kekalutan kerana isu ini sudah pun dipolitikkan. Dan kita cenderung untuk mendengar pihak yang sejalur dengan kita. Itu yang saya sebutkan. Kerana di TikTok ada banyak sekali yang pro, yang bersetuju dan tak bersetuju. Dan selalu saja bersetuju dengan tidak bersetuju ni melihat kepada jalur politik mana yang mereka dukung. Kalau pembangkang dia akan kata ini package yang akan menjahanamkan rakyat. Kalau yang belah kerajaan dia akan kata bagus sebab ini satu alternatif bahawa simpanannya masih terjaga. Dan ada ramai juga guru-guru yang sudah mula mengajar pengiraannya begini. Apakah jawapan balas KWSP apabila ramai yang mula mengajar bagus tak bagus ini, Encik Ali? Susah juga dah soalan ni. Kita tak tahu nanti kalau ini kata buruk, ini kata bagus. Macam mana kita nak tahu? I rasa jawapan yang sesuai untuk soalan ini adalah macam soalan saya yang pertama tadi. Okay. Kita tengok balik pada kenapa tujuan fasiliti dilaksanakan.
fasiliti diadakan adalah bagi membantu ahli-ahli yang masih lagi mempunyai kesempitan tunai pada waktu ini. Keduanya, kita faham tak apa tujuan wang tersebut dan mampu tak kita untuk membayar ianya secara bulanan. Ya. Sebab the reason saya cakap benda itu adalah sebab saya bagi contoh tadi, kalau kita ada hutang kredit kad yang mana interest yang lebih tinggi. So pada saya, dan kita mampu bayar bulan-bulan pada bank, pada saya tidak salah untuk mengambil pembiayaan tersebut untuk membayar hutang yang kadarnya lebih tinggi. Ianya lebih menguntungkan sebab dividen KWSP tak terusik. Kita boleh bayar bulan-bulan dan kita boleh kurangkan pinjaman yang punya kadar lebih tinggi. So pada saya, kalau tujuannya clear, apakah tujuannya so forth, saya rasa tak salah. Tapi kalau tujuannya lebih kepada benda-benda yang bukan itu tersebut dan mungkin akan berdepan dengan masalah, khususnya apabila akan disenarai hitam. Kerana saya pula tolong menjawabkan balik bagian PSO. Ada penonton dia kata tepuk dada tanya selera. Cuma jawapan balas saya balik adalah bila tanya selera ni masalahnya. Seleranya tak ada batas. Jadi dalam keadaan dan realiti simpanan caruman ke KWSP itu runcing, ya, majoriti tidak punya cukup tabungan. Apakah langkah alternatif yang boleh disarankan oleh KWSP kepada penonton kita semua? Okey, terima kasih. So, secara umumnya ada banyak cara untuk ahli sendiri menambah simpanan mereka di KWSP. Sebagai contoh, jika kita bekerja di sektor formal, saya mention tadi yang kadar caruman bagi pekerja adalah 11%. So, pekerja boleh dengan sendiri meminta supaya potongan itu dibuat pada kadar lebih tinggi, 12, 13, 14. Malahan kalau kita alignkan dengan bagi company-company yang ada increment, for example, kita tambah kita punya potongan tu pada waktu kita dapat increment, kita kurang merasa kesannya pun. Okay? Itu salah satu cara, we call it voluntary access, untuk membenarkan. Itu boleh, ya? Itu boleh. Okay. Kedua adalah kita sendiri boleh menambah tabungan kita. Kalau kita buka app KWSP sendiri, kita boleh through FPX untuk tambah top up kita punya tabungan up to 60,000 dan insya-Allah akan dinaikkan kepada 100,000. Kita juga boleh menambah tabungan untuk ibu bapa kita ataupun untuk anak-anak kita sekiranya perlu. So ini adalah antara untuk anak-anak walaupun belum bekerja kita boleh buat buka akaun. Tapi anak-anak kena buka akaun lah. Kena buka akaun. Some ada ibu bapa yang telah melaksanakan benda ni, anak mula bekerja, dia, mungkin dia ada duit lebih sikit, so dia simpankan dalam anak dia. 60,000 itu untuk tempoh 30 tahun agak banyak. So duit tu akan naik because of the compounding effect of dividends. Cik Ali, dalam seminit setengah yang berbaki ini, saya sebutkan ini di awal, tapi saya nak beri ruang untuk Cik Ali respon, ya. Mengata ada yang ialah bila sudah kalut digambarkan dalam polemik politik ini, dia kata duit KWSP ini duit saya simpan, maka biarlah saya yang menentukan boleh atau tidak boleh keluar. Respon balas COO KWSP kepada kenyataan ini. Thank you for the question. Memang betul duit itu adalah duit ahli, tetapi berdasarkan kepada Akta KWSP, duit itu telah diamanahkan kepada KWSP untuk menjaganya, menyimpannya, melaburnya, mengembangkan duit tersebut supaya mereka boleh bersara dengan lebih selesa bila umur bersara mereka kelak. So pucuk pangkalnya lebih dia balik kepada mandat KWSP sendiri. Kami ini adalah pemegang amanah. Sebenarnya kami adalah pemegang amanah. Kami diamanahkan untuk menjaga duit tuan-tuan dan puan-puan untuk persaraan, dan kami berpegang kepada amanah tersebut. 1 jam kita bersembang ni, Cik Ali, kan? Saya rasa yang ujung tu akan viral. Dan kami akan bantu untuk viralkan yang itu. Kita akan potong pendek dan kita sebarkan dalam grup WhatsApp, Telegram, segala macam lah yang ada. Minit-minit berbaki ni mungkin pesan Cik Ali kepada penonton kita berkait tentang KWSP dan juga tabungan masa depan. Kadang-kadang dalam kita punya day-to-day rutin kerja kita kurang berfikir pasal masa hadapan, masa persaraan, so forth. I punya seruan adalah kalau kita tak fikir masa kita
lebih muda. Okey. Sekarang pun muda, tapi kalau relatif muda. Pada kita umur lebih muda. Dikhawatiri jarak masa untuk kita catch up balik kemudian tu akan jadi lebih pendek, dan kita perlu menyimpan lebih banyak secara tahunan sebabkan tempoh masa tu, runway tu pendek. So pada saya, satu seruan saya adalah kita kena start menabung. Menabung untuk tabung emergency, menabung untuk tabung persaraan. Sebab insya-Allah benda-benda ni akan membantu kita kelak. That's the message that one. Cik Ali, terima kasih bersama kami selama 1 jam ni, memurnikan pandangan awam. Saya tahu tak mudah kerana di waktu yang sama kita raikan juga memang ada rakyat yang susah, yang sangat memerlukan. Cuma di sepanjang keperluan itu perlu diimbangi juga dengan kecerdasan agar kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita terjerumus kepada keadaan orang kata dari keluar daripada mulut buaya pergi ke mulut rimau. Buat pinjaman kemudian masih juga terbatas, terbantut apa juga, dan itu memberikan beban yang lebih besar. Jadi penjelasan ini sangat penting untuk kita raikan mereka yang sukar, tetapi di waktu sama juga harus cerdas membuat keputusan. Terima kasih Cik Ali dan terima kasih kepada semua penonton. Kita tak takut darah lagi lepasnya ya. Saya nak ucap selamat hari raya awak lah kepada Cik Ali ya. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum, salam jumpa lagi.